Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung balik pengajian kita setelah kita tangguh lah hari itu Januari Januari lah nak bertemu tahun baru setahun. Kita cuti setahun. Bukan saja-sajalah walaupun kita cuti, walaupun kita tak boleh nak mengaji, tetapi pahala mengaji itu kita dapat. Sebab apa? Bukan saja-saja. Bukan saja-saja macam kita istiqamah dengan sembahyang jemaah lah kita mai, tak pernah tinggal, tak pernah berhenti. Kebetulan hari itu tak sihat, sakit, pahalanya tetap dapat. Pahalanya tetap dapat. Sama jugalah kita istiqamah dengan pengajian. Lepas tu kita berhenti, bukan berhenti saja-saja. Bukan berhenti saja-saja. Ada sebab dan musabab penyakit dan dapat arahan daripada pihak pemerintah, maka kita tangguh sementara. Tu kita orang beriman ni, apabila Allah Subhanahu wa taala uji, dia bersabar di atas ujian. Tu untung kita jadi orang yang beriman ni. Allah uji sahaja, kita bersabar di atas ujian tu. Allah bagi dia nikmat, dia bersyukur di atas nikmat. Dua-dua untunglah orang beriman ni. Tetapi bagi orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia bukan ujian. Dia disebut sebagai bala. Makin Allah uji, makin dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makin Allah uji dia, makin dia
jauh daripada Allah, kita tak maulah. Ni Allah uji kita. Apabila Allah uji bagi orang beriman, yang pertama Allah Subhanahu wa taala nak angkatkan darjat kita, nak naik pangkat. Seronok tak naik pangkat? Seronok naik pangkat. Siapa tak mau naik pangkat? Tetapi ini pangkat darjat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia. Setelah kita bersabar, Allah naikkan kedudukan kita, darjat kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bagi pahala di atas kesabaran kita. Kita laksana juga perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah ganjarkan dengan pahala yang berlipat kali ganda. Begitu juga kita bersabar di atas ujian ni, Allah Subhanahu wa taala kifarahkan akan dosa-dosa kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita ni untuk kita orang yang beriman. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung baliklah pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tajuk solat ataupun sembahyang. Kita berhenti hari itu ni, siapakah yang diwajibkan sembahyang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Siapakah yang diwajibkan sembahyang? Dia ada orang yang tak wajib, ada orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang. Sembahyang yang diwajibkan ke atas orang Islam. Sembahyang diwajibkan ke atas orang Islam yang baligh. Yang baligh maka wajib sembahyang. Kita baligh lagi. Kita hak sini malam ni ada yang 2 kali baligh lah. Kalau kita lagi, kalau dia tak keluar mani ataupun tak bermimpi, umur kita 15 tahun, Qamariah, mimpi ke tak mimpi ke, keluar mani ke tak keluar mani ke, orang lelaki atau perempuan, tetap umur 15 tu kira balik dah. 15 bulan Qamariah. Jangan kita duk sebut pula, saya ni tak keluar mani ke saya, tapi umur 15 lah Qamariah. Tak kira mai ke tak mai ke, umur 15 tahun bulan Qamariah, maka dia balik sama ada lelaki ataupun perempuan. Bila beliau balik, maka wajib ke atas dia. Habis yang tak balik ustaz wajib dah, tak balik tak wajib lagi. Contohnya kanak-kanak yang belum cukup umur, yang belum balik, mereka tu tak wajib. Habis apabila mereka tak semayang, mereka kena qada dah ustaz? Qada pun tak kena. Dah semayang pun tak wajib, qada pun tak wajib lah. Tapi wajib ke atas siapa? Wajib ke atas kita ni, mak ayah. Tu Nabi kata, suruhlah anak kamu semayang umur 7 tahun. Pukul umur 10 tahun untuk nak didik dia. Mereka tak dosa tak semayang. Contohnya waktu ni tak semayang maghrib lagi ni, dosa tak mereka? Tak. Mereka tak qada semayang berapa lama, dosa tak mereka? Tak. Mereka tak dosa. Tetapi yang dosa ni kita ni, mak ayah ni. Kita wajib kena suruh mereka semayang. Kita wajib juga kena suruh mereka qada semayang mereka. Mereka tak dosa. Yang dosa kita. Ni kita kena jaga. Ni hak kita mai, selamat dah lah kita ni. Hak kita mai ni selamat dah. Tapi hak rumah kita tu, hak rumah kita ni semayang dah waktu ni. Hak bukan kata hak tak balik, hak balik pun kadang-kadang semayang tak semayang. Tetapi yang kadang-kadang jadi pelik bagi kita, hak mai bulan Ramadan, umur 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 5 tahun, dia suruh puasa. Bagus tak? Bagus tak? Tapi kadang-kadang sampai puasa tu apa jam? Mula daripada pukul 6, pukul 7,
pukul 8, pukul 9, pukul 10, 11, 12, 13, hampir 13 jam. Hampir 13 jam anak tu sampai berguling-guling kat pasar Ramadan. Ayah, nak ayat, nak ayat, nak ayat oren, nak ayat temikai. Berguling-guling atas tanah tu, tak bagi dia buka. Bagilah dia buka. Hari ni puasa sejam, esok puasa 2 jam. Untuk kita nak latih dia, suruh supaya dia nanti dia puasa. Tetapi kadang-kadang hak tu sampai 13 jam. Anak berpampai berguling-guling sampai tak larat. Sampai ketika mana nak buka puasa, lembek. Kita ugut kalau buka puasa, payah tak bagi duit 100. Bagus dah didik, bagus. Tapi tengok keadaan kanak-kanak tu lah. Hari ni bagi dia 2 jam, esok bagi dia 3 jam. Tetapi yang jadi masalah yang peliknya, semayang sampai sejam dah semayang. Yang hari Ustaz no, berapa minit semayang. Hak kita hak dewasa ni pun habis kuat pun 5 minit campur dengan zikir tak kot 10 minit kita semayang. Bukan lama mana pun hak semayang tu hak kita ni. Bukan lama, tak sampai kita kata 5 minit kita kata. Tu pun kadang-kadang kita biar tak suruh mereka semayang. Ataupun kadang-kadang kita suruh mereka semayang, suruh macam tu sambil lewat, tanpa kita ajak mereka cara nak semayang. Tu Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli kamu, ahli keluarga kamu tu. Kena jaga sungguh-sungguh depa sembahyang dah. Kita kena suruh depa sembahyang, kita kena ajak depa sembahyang. Kita kena latih depa sembahyang supaya apa? Peringkat mula apabila kita suruh sembahyang, tapi apabila sampai waktu balik, maksudnya depa dah lekat dah. Tapi kita kadang-kadang sambil dewa bab Ramadan, bab puasa Ramadan, kita tekan sungguh-sungguh, tak salah lah. Tetapi kenapa kita membeza-bezakan hak sembahyang? Sedangkan sembahyang ni benda yang sangat utama, yang kita pernah sebut dah hak sebelum ni, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Sembahyang ni Nabi kata adalah tiang agama. Sembahyang ni adalah tiang agama. Kalau dulu saya pernah forum dengan almarhum Tuan Guru Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Saya pernah forum pada tahun 2016. Saya forum dengan dia. Dia beritahu, saya ingat sampailah di satu masjid tu, di masjid Kampung Pelik. Saya forum dengan dia. Dia beritahu, dia kata sembahyang ni umpama buku akaun kita. Sembahyang ni umpama buku akaun kita. Kalau kita nak simpan duit, nak kena ada buku akaun dah. Nak kena ada. Tak ada buku akaun, tak ada nombor akaun, nak masuk pun tak boleh. Nak simpan pun tak boleh. Mesti dia ada nombor akaunnya. Sama juga berkait tentang sembahyang ni. Maksudnya amalan-amalan lain, sama ada puasa ke, sama ada zakat ke, sama ada haji ke, ataupun amalan-amalan lain, kalau tidak ada nama akaun dia, iaitu sembahyang, maka amalan-amalan lain tak kira. Nama akaun dia sebut apa? Saya ingat sampai dia sebut. Nama akaun dia kata ada numbernya ialah, dia kata 24434. Jadi dengan duk pitikam dengan titik ekor ni, dengar nombor dia terah pitikam nombor ekor. Dah tikam ekor lah, tikam lah kepala. 24434. Sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang asar zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang isyak 4 rakaat. Jadi 24434, itulah dia kata nama akaunnya. Tak ada yang tu, maka amalan-amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu lepas kita mengucap 2 kalimah syahadah, apa dia? Sembahyang. Lepas mengucap 2 kalimah sembahyang, dalam ucapan 2 kalimah syahadah adalah sembahyang.
Dalam sembahyang ada komplit dalam tu semua. Hak rukun iman, rukun Islam tu komplit ada dalam sembahyang. Sebagai contoh, mengucap 2 kalimah syahadah ada dalam sembahyang tak? Ada ketika kita tasyahud. Dalam sembahyang kita tu kita puasa tak? Puasa mana boleh makan, mana boleh minum. Tak boleh makan, tak boleh minum ketika kita sembahyang. Kita sembahyang dalam keadaan kena zakat, kena ada harta, nak kena tutup aurat dan sebagainya. Kita sembahyang, kita menghadap ke arah kiblat Baitullah. Tu nak abang kata sembahyang ni benda yang sangat penting, iaitu dia kata wajib pada orang Islam yang balik. Yang tak balik wajib ke atas ni kita mak ayah ni. Suruh depa qada, suruh depa sembahyang, lepas ni tunggu dah ajak depa sembahyang. Ni kadang-kadang kita masuk ambil yang sembahyang, anak kita keluar ambil yang sembahyang. Kita masuk ambil yang sembahyang, anak kita keluar ambil yang sembahyang, anak kita masuk ambil yang sembahyang. Lepas tu kita sembahyang, kita keluar, dia masuk bila yang sembahyang, kita masuk, kita keluar, dia masuk. Saat lagi kita pun pergi sembahyang, dia tengok habis sembahyang. Cepatnya dia masuk bilik ambil wudu, dia keluar, kita masuk ambil wudu. Kita habis ambil wudu, dia sembahyang. Sembahyang dia. Berapa minit dia sembahyang. Kadang-kadang dia tipu, masuk dalam bilik, dia tutup pintu, dia tak sembahyang. Dia tak dosa, yang dosa kita nak kena suruh. Tu Nabi kata, suruhlah anak kamu sembahyang umur 7 dan pukul umur 10 tahun untuk nak mendidik. Baik. Berakal. Islam lepas tu berakal. Orang yang gila tak wajib sembahyang. Tu kalau kita pun sama. Kalau kita pun rasa tak mau sembahyang, malam ni minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadi gila ya Allah mana? Jadi gila tak ya sembahyang. Tu orang yang gila, orang yang tak berakal tu, mereka tu disebut dengan istimewa. Mereka tu istimewa, mereka itu VVIP esok di akhirat, esok ni masuk syurga tanpa hisap. Orang gila mereka bukan ada akal. Tapi yang peliknya kadang-kadang mereka pula mai sembahyang. Orang gila saya pernah kuliah tu tempat, mai duk bersilat depan kita. Kuliah subuh tak, dia mai bersilat, baju tak kan. Dia berkata, ustaz jangan takut ustaz, dia tak buat orang. Kita pun duk risau juga. Buat kayu duk bersilat depan kita. Kuliah subuh tuan-tuan, subuh dia mai. Dia mai sembahyang. Tapi walaupun dia sembahyang, dia tak sah sebab dia tidak berakal. Tapi yang peliknya dia mai. Hak gila tu mai macam kita buat cerita hari tu lah. Satu ketika tu Bilal tak sihat, hari tu tak azan. Hari tu tak azan. Lepas tu mak gila kata, hari ni waktu Bilal tak azan, dia pun mai azan pukul 8.30 pagi. Mak gila, dia pun mai azan, as-salatu khairum minan naum. Dia kata siapa ni ajaran sesat mana ni? Orang azan pukul 6 ni, 8.30 azan ni kemat ajaran sesat mana ni? Pemain tengok yang duk azan tu mak gila. Depa kata mak gila, ingatkan siapa? Patutlah azan pukul 8.30. Mak gila tu kan kata apa? Selama ni Tok Bilal duk azan pukul 6 hampa tak mai. Lah ni aku azan pukul 8.30 hampa mai. Lah siapa gila? Aku gila kan hampa gila? Betul kat dia kat tuan-tuan. Sebelum ni Tok Bilal duk azan pukul 6 seorang pun hampa tak mai. Tetapi aku azan pukul 8.30 hampa pakak mai. Lah siapa gila? Aku gila kan hampa gila? Ceritalah. Cerita. Baik. Iaitu berakal dan suci, sama ada lelaki atau perempuan. Suci daripada hadas kecil ataupun daripada hadas besar. Nanti kita angkat, kita dah sebut dah sebelum tentang cara hukum bersuci sebelum ni, iaitu menghilangkan najis pada pakaian, menghilangkan najis pada badan, menghilangkan najis pada tempat yang kita nak sembahyang, ataupun mengangkat hadas kecil iaitu dengan berwuduk, mengangkat hadas besar dengan mandi hadas besar. Ini kita kena jaga. Kita pernah sebut dah sebelum ni, iaitu kalau berwuduk itibari pada anggota-anggota tertentu.
Kalau mandi wajib, itibari juga kepada seluruh badan, tidak terkecuali walaupun bahagian yang paling kecil. Ini kita kena jaga. Yang ni kita nak kena jaga sungguh-sungguh tentang mengangkat adas kecil ataupun mengangkat adas besar. Selalu saya sebut di mana-mana yang kita nak kena jaga kalau kita berwuduk ataupun mandi wajib. Selalu yang jadi masalah yang kita sebut sebelum ni di bawah kuku, di bahagian yang berlapik-lapik kalau kita mandi wajib, termasuk juga pusat. Kadang-kadang pusat dia buat tak tahu, kan kita sebut dulu ni, termasuk bahagian-bahagian yang beribat, termasuk pusat, termasuk juga di bawah kuku. Ni kadang-kadang kita ternampaklah juga, bukan nak tengok pun. Yang sunat ketika rokok tu sunat tengok tempat sujud, tapi kadang-kadang mata kita ni liak tuan-tuan. Dia pergi jugalah kot kaki kawan sebelah, dia tengok tu dia kaki orang tua ni macam burung lang sampai berkekok lah. Apa salahnya potonglah kuku tu? Sebab apa? Di bawah kuku tu kadang-kadang ada benda-benda yang terhalang daripada kenayaan. Sayang, kita takut amalan yang kita buat ni selama ni, takut Allah Subhanahu wa taala tak terima. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan, mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan. Kita kata okey dah ibadat kita, balik di akhirat besok ni Allah kata umpama debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tu kita main mengaji ni alhamdulillah lah. Terutamanya berkait tentang hak fardu ain. Hak berkait tentang hak fardu ain. Jangan kadang-kadang kita sambil lewat. Ni kadang-kadang kita nyawa tak main mengaji. Dia kata ustaz, tak mau main mengaji sebab apa Ustaz? Ustaz nak tahu tak? Kalau main mengaji tahu. Kalau main mengaji tahu, apabila tahu nak kena buat Ustaz, baik tak tahu senang tak payah nak buat apa. Dia kata kalau main mengaji tahu, apabila tahu nak kena buat, baik tak tahu senang tak payah nak buat apa. Dia fikir macam tu. Jaga tuan-tuan, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu tu adalah fardu, sama lelaki ataupun perempuan. Tak mengaji sahaja duduk dalam keadaan dosa, amalan kita tidak diterima. Tapi kalau kita duduk mengaji hak sebelum-sebelum ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Tu kita main mengaji. Tu kita nak kena jaga ni berkait tentang bab ibadat ni. Benda ni benda yang hadis sebut sebagai mukadimah, syarat sebelum kita nak sembahyang. Syarat sebelum kita nak sembahyang ni dia ada syaratnya, bersih, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Kalau kata hadas kecil, anggota-anggota tertentu, mukanya, tangannya, sapu kepalanya dan basuh kakinya, itu hak fardu tu. Tambah lagi kita sebut sebelum ni dengan amalan-amalan sunat. Itu yang kita nak memperelokkan. Dia kata orang iaitu suci, sama ada lelaki ataupun perempuan. Oleh itu ia tidak diwajibkan ke atas orang kafir. Orang kafir tak wajib sembahyang. Orang kafir tak wajib puasa. Kalau dia sembahyang pun sembahyangnya tidak sah, sebab syaratnya dia kena Islam dulu. Kalau dia puasa pun cukup betul-betul puasa. Syaratnya Islam tu esok di akhirat besok ni. Tu hak benar, hak Islam ni benar nak kena jaga. Yang kita pernah sebut dah sebelum ni, ulang-ulang kali saya sebut tuan-tuan. Kalau sembahyang ada benda-benda yang membatalkan sembahyang. Kalau puasa ada benda-benda yang membatalkan puasa. Kalau haji ada benda-benda yang membatalkan haji. Sama juga dengan Islam, ada perkara-perkara yang membatalkan Islam. Tuan-tuan tengok dalam kitab yang berjodoh, yang bertajuk Al-Islam, karangan Syekh Syahid Awas sebut 20 perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah. Jadi jangan takut-takut tuan-tuan. Apabila terbatalnya Islam, amalan kita juga lah terbatal.
Esok ni di akhirat besok ni Nabi beritahu semua ni amalan-amalan kita termasuk semayang kita, mengaji kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, esok ni nak tolong kita, nak bagi syafaat kat kita. Ketika tu Allah berfirman, tujuan kamu tu baik, tujuan kamu ni baik, tapi belum cukup lagi. Maka Islam akan maksudnya Islam, kalau Islam tu sempurna, maka yang lain tu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya mesti tu orang Islam. Kalau dia bukan Islam, amalan dia tidak akan diterima oleh Taala. Walau bagaimanapun, walaupun dia bukan Islam, tapi dosa sembahyang tetap ada. Dosa puasa tetap ada. Dosa haji dia tak pergi haji tetap ada. Walaupun kalau dia buat pun tak sah sembahyang dia sebab dia bukan Islam. Kalau dia sembahyang pun tak sah. Kalau dia berpuasa pun tak sah. Kalau dia buat haji pun tak sah. Tetapi walau bagaimanapun tetap ada dosa di akhirat besok ni. Cuma di akhirat besok ni orang ni akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kan Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata apa? Masalakum fi saqar qalu lan nakum minal musalli. Esok di akhirat, esok ketika ditanya, kenapa kamu masuk neraka saqar? Dulu kami tidak bersama dengan orang-orang yang mendirikan sembahyang. Orang yang tak sembahyang di atas dunia esok ni, di atas dunia ni, di akhirat besok Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam neraka saqar. Yang api masuk ke dekuk lubur, keluar ke mulut. Neraka saqar. Azab yang sangat pedih yang sebut dalam hadis lain juga. Tinggal satu waktu tercatat nama dalam di pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu waktu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, 70 tahun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kita tuan-tuan, hak kita ni hak tinggal sembahyang dulu-dulu ni, kalau tinggal hak tak sengaja ataupun sengaja, lah kita dah mengaji dah kita dah tahu dah, maka kita kena qada. Tu kalau tak sah kita bertaubat, contohnya syarat-syarat taubat, rukun-rukun taubat, bertaubat pada Allah, lepas tu menyesal di atas perbuatan kita, dan kita berazam tak mengulangi lagi perbuatan jahat kita terhadap Allah. Pada masa sama, kalau kita ada hutang dengan Allah, kita kena bayar hutang dengan Allah. Kalau sembahyang, bayarlah sembahyang. Jadi kadang-kadang kita pun ditipu oleh iblis juga. Duk pulung buat yang sunat, tapi bukan sini lah. Sini tak ada qada, tu yang kita dah buat sunat tu. Ni cerita di Afrika tu. Kita di Afrika. Kadang-kadang saya dah buat contoh Afrika. Lepas kuliah dia buat tanya, Ustaz dulu mengajak kat Afrika kan? Tak, kita buat contoh aja. Kalau kita ada hutang dengan Allah, bayar hutang dulu. Hak wajib tu kita kena bayar dulu. Hak sunat-sunat ni terkemudian. Kalau ikut pendapat Ibnu Hajar, dia kata hukumnya berdosa, hukumnya haram. Sekiranya kita melaksanakan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Buat yang wajib dulu. Buat yang qada dulu. Tapi kalau kita tak ada qada dah, kita ingat-ingat dulu masa balik pun mak ayah kita suruh kita sembahyang dah, tak apa. Tak apa. Kita buat yang sunat-sunat. Ataupun kita nak buat dua-dua, sunat pun buat, wajib pun. Yang ni juga tak apa. Jangan kita buat yang sunat saja. Tapi tinggal hak wajib. Ini kita kena jaga lah. Macam kadang orang duk petikai lah ni, sembahyang jarang-jarang ni. Duk marah. Kan sunnah Nabi kan rapat-rapat. Kenapa kena jarang-jarang? Kenapa jarang-jarang? Ulama-ulama kita, ulama dunia dah bincang lama dah tuan-tuan. Bukan kata sembahyang jarang-jarang. Bukan kata jarang-jarang. Sembahyang Jumaat hari tu pun bayanglah Jumaat. Sembahyang Jumaat pun dah. Hak sembahyang Jumaat tu wajib tu pun kita tak sembahyang. Kerana apa? Darurat. Kerana hak mudarat tu lebih besar. Kalau kita rapat-rapat hukumnya sunat, tapi sebab kita jarang kerana mudarat. Nak hindar daripada mudarat tu benda yang utama, maka dahulukan yang itu dulu. Ini pun ada orang duk ingat juga. Tapi ada ingat tak main juga. Tak main. Dia bukan main pun. Duk cakap ke luar-luar awak lah, surau tutup masjid, tutup apa macam-macam. Main buka masjid tak ada juga dia. Tak main. Duk main muka tu.
Duk nampak hantu juga. Duk cakap banyak tak main pun. Tu kita lah ikut je lah. Apa yang bukan kata kita sampai dunia, sampai di negara Arab, Mesir pun samalah mereka buat penjarakan. Kita ni siapa? Bukan bidang kita. Kita ikut sahaja. Ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum, ikut sahaja. Tak payah kita duk gaduh sama-sama kita. Baik. Sama lagi no. Bonti pun lagi. Masuk bonti. Masuk. Kita pun masih lagi SOP bunyi kita bonti. Masih kita ikut SOP lagi tuan-tuan. Nanti lepas okey esok ni kita double balik lah, bayar balik lah. Kalau lah tengah jam kita main esok ni 2 jam tu je dah. 2 jam lah. Tinggal saya seorang tu. 2 jam kat Ustaz seorang kami balik Ustaz. Baik, sambung sikit. Ke atas orang kafir, iaitu kewajipan dituntut di atas dunia kerana ia tidak sah ditunaikan oleh mereka, walau bagaimanapun ia tetap wajib ke atas mereka dengan satu kewajipan menyebabkan mereka menerima balasan di akhirat. Walaupun mereka tak wajib sembahyang, tak wajib puasa, tak wajib zakat, tak wajib buat perintah Allah, tapi balasan mereka akan tetap jugalah di akhirat esok ni. Mereka tu kekal lah di dalam akhir dia neraka esok ni. Golongan yang kita sebut dulu ni yang kekal ada 3 golongan. Allah kata innal munafiqin wal munafiqat wal kuffar nari jahannam khalidina fiha. Allah beritahu orang munafik lelaki, orang munafik perempuan, dan orang kafir akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Allah beritahu. Ni takut ni. Hak munafik sembahyang macam kita, ngaji macam kita. Takut kalau di zaman Nabi, ngaji depan Nabi, sembahyang belakang Nabi, berjuang dengan Nabi, tapi dia digelar dengan bapa munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tak mau. Golongan ni kekal di dalamnya. Tambah-tambah yang teruk lagi orang munafik. Allah sebut innal munafiqi fi darki asfali minan nar. Orang munafik ni akan masuk neraka hak dasar sekali. Di akhirat besok ni orang-orang yang kafir ni, orang yang ni tetap mereka akan menerima balasan di akhirat besok. Tu orang-orang kafir di akhirat besok ni mereka menyesal. Mereka melihat orang Islam setelah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam yang buat dosa, orang Islam yang tak sembahyang, orang Islam yang tak sembahyang bukan engkau kerana mungkin mereka menangguh-nangguh kerana lalai mereka juga akan diazab sampai tempohnya mereka akan masuk ke dalam syurga. Mereka melihat orang Islam sepuak masuk syurga. Mereka kata apa? Alangkah baiknya kalau dulu kami juga orang Islam juga. Mereka menyesal. Mereka kata alangkah baiknya kalau dulu ni kami juga orang Islam. Kalau orang Islam, kesudahan dia akan masuk ke dalam syurga. Walaupun atas dunia minum arak 3 trailer sekalipun, kalau Islam dia tak rosak, tak batal, tetap dia akan masuk dalam syurga. Yang luas syurganya, hak kita pernah sebut dulu, luas syurganya Allah beritahu, luas dunia ditambah dengan 10 kali dunia. Luas lah. Tak tahu luas kita dipakai putak-putak tangga lah Ustaz no, Tuan Haji no. Tak tahu dah. Orang yang terakhir keluar di neraka, dia ketika tu Allah bagi dia masuk dunia sebab syurga dah penuh. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia syurga dunia ditambah dengan dunia disebut dengan 10 kali dunia. Wallahu a'lam. Tak dapat kita nak bayang macam mana esok di akhirat esok ni. Bayangkan tuan-tuan kalau atas dunia ni menipu makan pun kenyang habis tu tak sedap lah. Seronok pun seronok sekejap tapi di akhirat Nabi beritahu orang-orang ahli syurga ni ketika mereka memakan buah-buahan dalam syurga, makin sedap, makin lezat, makin sedap. Ketika dia diminta supaya mereka berpaling ke belakang, mereka duk makan buah-buah dalam syurga, makin sedap, makin lazat. Setelah mereka diminta supaya berpaling ke belakang, mereka melihat di belakang biji-biji buah-buahan tu membukit. Banyak dah.
Banyak orang sedap tuan apa. Mereka melihat biji-biji yang mereka makan tu belakang sehingga jadi bukit. Banyak mana? Bukan kawah, tak tahu nak abang. Tu syurga, tak tahu nak abang. Masuk dulu kita tahu. Maka tak boleh nak bayangkan lah macam mana di syurga esok ni. Dia yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kurnia ni kepada orang yang atas dunia, itaat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, menyebabkan mereka menerima balasan di akhirat ini kerana mereka mampu dan boleh mendirikannya dengan memeluk Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, apakah yang ni tadi kita sebut tadi ni, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Masalakum fi sakar? Qalu lan naku minal musallin. Ni Allah beritahu surah Al-Mudassir ayat 42 ayat 47. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sembahyang, dan kami pula tidak beri makan kepada orang-orang miskin, juga masuk neraka sakar. Dan adalah kami berbicara perkara yang batil, cakap dia dusta, masuk neraka sakar juga. Bersama-sama dengan orang yang bicarakan. Dan adalah kami mendustakan hari bahasan, tak percaya dengan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian. Tak ada nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita kata hak taubat ni tu disebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin, bersegera. Hak taubat jangan tangguh dah. Sebab apa? Beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Berkerjalah kamu seolah hak dunia, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Kalau hak dunia tak buat hari ni, tak apa, buat esok. Tak buat esok pun tak apa, buat bulan depan. Tak buat bulan depan pun tak apa, buat tahun depan. Sebab apa? Kita nak hidup selama-lama. Tetapi hak dunia, beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati. So, jadi jangan tunggu dah taubat. Taubat malam ni sungguh-sungguh pada Allah. Mana tahu masa kita dekat, masa sampai Allah Subhanahu Wa Taala taubat, beri ampun dosa kita. Tu kita kalau hak kita sembahyang ni, insya-Allah tuan. Hak kita sembahyang sekurang-kurangnya lepas sembahyang jangan bangkit lagi dosa, tunggu astaghfirullah hal azim. Ataupun tak ada sibuk sangat tak ada nak kata astaghfirullahalazim, sekurang-kurangnya duduk antara dua sujud kita baca Rabbir firli ataupun wa'fu anni. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita, ampun habis, tak ada dah, terpadam, tak ada dah di akhirat esok ni, tak ada dah dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah kita tergolong orang-orang yang mendirikan sembahyang. Kita ingat kita berhenti tahun tu dulu, insya-Allah lagi masih yang sama kita sambung pada tahun depan no, tuan Haji no, tahun depan no. Ni bulan 12 tahun depan dah tuan-tuan. Kita sambung lagi, masih lagi tajuk sama, kita akan sambung. Sembahyang juga tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak. Nanti kita akan hurai. Wallahu a'lam. Terimalah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.